Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammad Datuk Dr. Hayati Osman, Esko Kerajaan Negeri Kedah Darul Rahman, Adun Tokai, Yang Berhormat Datuk Haji Awang Hashim, Ahli Parlimen Penang. Dia baru balik Mekah, dia rambut pendek, insaf lah dia. Yang Bahagia Datuk Mak Suhaimi Abdul Rahman, Pengarah Jabat Tanah dan Galian Negeri Kedah. Tuan Nasrun Datuk Mak Syarif, Pegawai Daerah Pendang, yang juga yang di-Pertua Majlis Daerah Penang. Dia pun kena bayar cukai juga. Ahli-ahli Majlis Daerah Pendang, ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, ketua-ketua Jabatan Peringkat Daerah, penghulu-penghulu mukim, tuan-tuan, puan-puan yang diraikan pada pagi ini, yang akan menerima geran hak milik dan LPS bagi daerah Penang. Setakat ini daerah yang paling ramai penerima. Oleh kerana mari pukul 8.30 pagi sampai pukul 11 tepuk pun tak larat dah. Tuan-tuan sekalian, pertama sekali saya ajak diri dan tuan-tuan semua bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat, limpahan nikmat rezeki yang melimpah ruah kepada kita semua. Dapatlah kita berhimpun di Dewan Cendrawasih ini pada pagi ini dalam majlis yang sungguh bermakna bagi sebahagian besar daripada kita. Tanah ni tuan-tuan amat penting bagi kehidupan. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia perlu memiliki tanah, sekurang-kurangnya sebagai tempat untuk kita dirikan rumah, bagi melindungi keluarga dan anak isteri daripada hujan panas, dan tempat untuk kita bercucuk tanam sumber makanan. Oleh kerana kita ni semua orang Kedah. Kalau orang Kuala Lumpur, kita tak fikir pasal tanah. Tanah memang tak ada dalam gambaran. Kalau kita duduk di Kuala Lumpur, kita kira nak beli rumah flat tang mana nak duduk ya. Tapi oleh kerana kita duduk di Kedah, semua orang ada tanah. Seorang-seorang pun ada, ratus-ratus helok-helong pun ada. Mau tak mau kita tiap-tiap daripada penduduk negeri Kedah ni kena ada tanah sendiri untuk didirikan rumah atau berkongsi bersama dengan adik-beradik untuk buat kampung. Adik-beradik kita duduk situ. Dalam Islam ada beberapa hadis menerangkan hak pemilikan tanah. Antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya ardan maitata fahiyalah." Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu baginya menjadi miliknya. Maksud hadis ihyaul mawat atau menghidupkan tanah yang mati ini adalah bagi tanah yang jelas tidak ada milikan, bukan milik sesiapa lagi, sama ada agensi ataupun perseorangan. Dalam hal ini kita tidak bolehlah mengambil tanah yang sudah ada pemilik, walaupun mungkin tanah itu adalah hutan rimba. Di Penang ini ada kegiatan dulu, bukanlah ni, dulu-dulu. Dia tukar tanah jabatan hutan. Tanah jabatan hutan tu ada pemilik dah. Pemilik dah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Depa pergi tukar, depa kata Polis tak kata apa pun. Polis pun tak larang. Tu masa nak jawab tu. Dia kata Polis tak kata apa. Dulu-dulu ini tuan-tuan, kalau tanah jabatan hutan, dia buat
Tebing merah tu. Dia buh gambar orang duk kena, dah senapang. Lepas tu orang duk angkat tangan. Dulu. Lah ni jangan nampak lah. Penceroboh akan didakwa dia bertulis tu. Oleh kerana lama dah. Orang pun lupa kata tanah tu ada tuan. Mereka pergi sukat-sukat, tarik-tarik, rentih-rentih, jual. Jual lot tanah tu hak tak tahu siapa. Ramailah orang beli. Taklah mahal sangat. Buat sawit, buat kebun getah. Suk-suk mai kat kita kata nak minta geran. Geran tanah di mana? Cek pinu, Perak lah tu. Bila Jabatan Hutan masuk ke dalam, dia tebang kayu sebatang, kawan tu tak boleh keluar. Wah, teriak. Jabatan Hutan pun. Dia pun ada anak bini juga. Dia pun kata, pasal apa hang tak jaga dah tanah hampa? Larang nak jaga kami 4 orang je, tanah ratus relung. Jadi isu jugalah. Pasal kita kata memang tak boleh geran. Tanah tu tanah ada tuan dah. Tanah Jabatan Perhutanan. Jadi lah ni tak tahu dia gubernur, saya tahu lah siapa buat tu. Saya tak boleh tolong dalam hal tersebut. Pasal ada tuan dah. Adalah orang duk tulis dalam Facebook, dia kata Nusi tu sembang derah, dia kata ada syarah. Kami tanah kebun, tanah getah. Sampai nak buat semula dah, geran tak boleh lagi. Kita cek-cek geran dia lah, ni tanah dia tu tanah cucuk apa ni, tanah getah dalam tanah Jabatan Hutan. Memang saya tak boleh buat apa. Kalau state land boleh, mohon. Jabatan Hutan tak boleh lah. Di Kedah ini hutan rimba pun ada pemiliknya, iaitu Jabatan Perhutanan. Kita tidak boleh sesuka hati menebang bakak merun. Orang tak tahu dah merun ni nah. Mugak orang tahu, merun orang tak tahu. Tuan-tuan sekalian, kalau merun ni, kalau kita buah api merun tanah ni, dia punya rebah tu tinggi. Nak syok tengok ni, waktu nak maghrib, kita angkat putung kayu hak besar tu, gituklah rebah tu. Dia naik bunga api tu, naik sampai ke langit tu. Tu kita merun. Sambil-sambil tu tanam ubi kayu. Cabut ubi kayu tu tak ada apa, buh dengan batang-batang sekali dalam rebah tu. Sagi tarik terbit CO, dia gebu lah ubi tu. Sedap ubi bakar. Sambil tu tanamlah apa nama, maman, buat jeruk maman. Bayam. Orang duk buat apa? Orang panggil gaduh-gaduh tu. Tu tanam dia tumbuh sendiri. Punya baik Allah Ta'ala. Kan gaduh tanam tu, dia tumbuh sendiri. Maman tabuk ya, naik. Mau rajin dengan malas je. Buat jeruk maman. Dia pun buat jeruk maman, lepas tu jamu orang. Orang luar mari. Dia tahan ni buat komoh sangat. Nasi tupah masuklah ni. Jeruk maman memang abon nasi. Beri masam. Biasa makan tak? Orang penat tak makan lah jeruk maman tu. Makan apa? Spaghetti. Makaroni. Tuan-tuan sekalian, oleh kerana tanah ni sudah ada pemilik, kita tak boleh pergi ambil, lepas tu kita pergi mohon. Memang tak boleh. Kan ni jebat tanah. Bila kita buat pergi satu plan, isi borang, mohon tanah, dia terima bayar RM75, kita dapatlah resit tu. Bila dia nak proses, tak boleh. Pasal tanah tu tak ada dalam takbiran dia. Tanah tu dalam takbiran Jabatan Hutan. Kita pula boleh resit tu. Usung kata, aku mohon 10 tahun dah, tengok resit ni. Mohon, bukan lului. Mohon siapa pun boleh. Tuan-tuan, kalau tanah Jabatan Hutan, pilah bawa resit tu, pergi ambil balik. Duit RM75. Tulisan tangan di resit tu saya kenal. Siapa tulis? Dalam konteks hari ini, tanah yang tidak bertuan boleh dikatakan sudah tidak ada lagi. Yang mendapat geran atau surat hak milik hari ini pun sudah menunggu begitu lama. Ada yang berbelas, malah sudah berpuluh tahun menunggu.
Mungkin peneroka Alsa sudah lama pergi meninggalkan dunia ini. Mungkin emak ayah atau tuan kita yang dulu teroka atau pugar tanah ini, hari ini yang menerima geran atau LPS, sama ada anak atau cucu yang datang. Betul sekalian, walaupun hadis tadi menyebut siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dalam kehidupan pentadbiran moden ini, kita ada sistem dan pengurusan tadbiran tanah dari segi pemilikan dan sebagainya, untuk memudahkan lagi pentadbiran supaya isu perebutan, pertindihan, pertikaian sesama kita tidak berlaku. Justru dalam menguruskan hal-hal seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab itu untuk meluluskan hak milik, ia mengambil tempoh yang agak lama bagi pihak pentadbir tanah meneliti segala aspek, terutama yang berkaitan dengan isu-isu teknikal dan perundangan, bagi memastikan tidak timbul masalah di kemudian hari. Hal tanah ini kalau sudah menjadi geran dan berlaku pertindihan, memang akan menjadi masalah besar kepada kedua-dua pihak, termasuklah kepada pihak pentadbir tanah. Maka tuan-tuan, walaupun mengambil sedikit masa, tapi tidaklah boleh dibiarkan berlama-lama sampai 20 hingga 30 tahun untuk dapat geran. Saya jumpa di Langkawi minggu lepas. Saya kata, berapa lama mohon Pak Long? Dia kata 2 tahun. Saja 2 tahun. Pasal tak ada masalah apa. Ada juga yang mari tu cucu lah, yang mohon tu Tok Wan, karena ada hal-hal yang tidak dapat diselesaikan. Sejak mengambil alih kerajaan ini, komitmen saya ialah untuk menyelesaikan segera permohonan tanah-tanah yang mengambil masa begitu lama. Ini saya faham, dan keperluan untuk disegerakan proses ini untuk keharmonian ahli keluarga di bawah ni, di masyarakat ni, dapat dikekalkan. Tuan-tuan sekalian, bila tak ada geran tanah, tak lulus, katalah tanah tu Tok Wan punya, garis pakai pokok nyok, pokok pinang dia, sampai pokok pinang tu hak hang, sampai pokok pinang ni, pokok kabu tu hakku, pakai tanda kok lang kampung, geran tak terbit lagi. Berlaku pengambilan balik tanah, babasan tak dapat. Jadi nak berkeli. Lepas tu kawan tu beranak. Lepas tu anak dia menikah, nak buat rumah. Dia kata buat rumah belakang rumah mak lah cik oi. Buat-buat dapat masuk belah pangah. Berkeli riuh kena. Tuan-tuan sekalian, daripada aman, oleh kerana geran kita tak terbit, akhirnya berperang. Perang pasal tanah ni makcik no, bukan ringan-ringan tu. Pasal tanah tambah kok penang ni, legal pakai parang cik oi. Ni penang ni, jangan buat main tu. Kok Sungai Tiang tu, Padang Cina apa tu, Bukit Perak, pakai parang cik. Mujur tak ada senapang, tidak tembak, mapui habis semua. Pasal tanah, orang sangat sensitif. Kau bawa panjang. Kau bawa panjang mudah dahsyat kalau rebut tanah. Tuan-tuan sekalian, ramai orang yang bekerja siang malam tetapi masih juga hidup susah kerana tidak memiliki tanah sendiri. Motong getah di kebun milik orang. Hari ini sekerat tinggal RM2 lebih, bahagi 2 tinggal RM1 lebih. Nak jakah pergi kebun pun malah, nak asah pisau pun malah. Masa RM3 dulu asah pisau motong, duduk cetak wim molek, besen buh apa semua kan dah. Batu pun molek, asah malam lagi. Sereh. Buat tinggal RM2, RM2.5 ni tuan-tuan. Pisau pun tak asah ya. Turun-turun mutu pakai ludah puih. Asah sambil jalan. Pun tak ada pakai elio ya. Malah lah, pasal sekerat murah. Saya biasa motong tu satu, saya tahu. Saya tak biasa asah langsung pasal tak pandai asah. Tak pandai asah, pokoknya luka.
Pak kita pergi cek tengok tu dia nak terbalik lah pokok aku. Dia lah sah. Tuan-tuan sekalian, apa yang boleh kerajaan lakukan untuk memperbaiki kehidupan rakyat di Kedah ini? Saya bersama dengan Esko, bersama dengan pegawai kerajaan, bincang tiap-tiap minggu, cari jalan terbaik untuk kita sejahterakan kehidupan rakyat negeri Kedah ini. Sedaya upaya yang boleh, lorong mana yang boleh lalu untuk kita beri kesenangan kepada semua orang di Kedah ni, kita akan teroka jalan tu. Apakah halangan yang ada di depan supaya kesejahteraan ini tidak tersekat-sekat untuk sampai kepada orang yang berhak? Halangan itu kita segera atasi dengan semua kaedah yang ada. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dengar pengarah PTG ini berucap minggu lepas di Langkawi. Masuk dalam TikTok, tuan-tuan. Boleh cari dalam TikTok. Keazaman para pegawai ini sangat tinggi. Semua pegawai macam tu. Cuma pemimpin di atas sikit tu dia tak buka lorong. Jadi pegawai duduk teratur lah. Bila kita buka lorong menjadi langit yang luas, pegawai ni dia boleh pi kok mana yang dia nak boleh pi untuk bawa kesejahteraan kepada orang ramai. Dia akan pulun lebih daripada kita lagi. Dia tepuk sikit Datuk Suhaimi, tuan-tuan. Bami balik tidak lena tahu. Terima kasih kepada pengarah tanah ni. Dia pulun, tuan-tuan. Saya pun kagum juga lah. Tapi sayang dia nak pencen dah. Tak lama lah. Setahun dah kot. Di apa? Di hujung perkhidmatan ni, dia telah beri komitmen yang terbaik dia ada untuk dia susun majlis-majlis penyampaian geran. Dia ligan, tuan-tuan, bagi semua pejabat daerah, pejabat tanah ni, bagi ada geran kita nak bagi ke orang kampung. Tuan-tuan sekalian, ada dua perkara besar di daerah Penang. Pertama sekali ada satu kawasan namanya Paya Serdang. Paya Serdang ni berbangkit masa saya kerja jurunilai dulu. Kerana ada rakan-rakan saya kerja sekali, dia ada abang, ada kak, dia buat benang situ. Paya Serdang ni luas 709 hektar. Tengok Dato' Yati, betul ya? 700 hektar lebih keluasan dia. Datuk Aisyah Ghazali, Esko Kerajaan Negeri, pak dia dulu buat benang situ. Pak dia tak ada dah, Haji Ghazali. Adik-beradik dia pun ada lah yang masih buat benang. Kira-kira 40 tahun lebih dulu buat benang di Paya Serdang. Sampai sekarang ni proses permohonan tak dapat dilakukan. Saat mereka kata nak ID projek, saat mereka kata tak jadi. Saat mereka kata nak ID projek, saat mereka kata tak jadi. Bila nak jadi pun tak tahu. Saya kata hampa proses bagi geran ke semua. Jadi projek kita kira lain. Kalau tak bagi geran, tak ada hak milik apa satu. Katalah jadi projek. Katalah ada 500 orang duduk situ. Jadi projek besar, rahmat untuk orang ramai. 500 orang ni nak pergi tang mana? Kita nak pergi tok di mana? Siapa nak bayar duit kat mereka? Benang mereka nak pergi cakui tang mana pula? Siapa nak jawab? Mereka kata tak boleh bagi pasal esok bagi projek. Jadi projek, kerajaan kena bayar pampasan. Projek jadi mahal. Hampa duk kira hampa yang mahal. Kau ni nak mampu hampa tak kira. Dah 500 orang ni. Kalau hampa duk kira projek hampa mahal. Lepas ni 500 orang hampa dekat kira aku mana? Saya kata siapa nak jawab? Siapa boleh jawab soalan ni? 500 orang nak pergi letak di mana? Dia nak cari makan, nak pergi cangkui, nak buat benang, nak cucuk tanam di mana? 500 orang. Tak ada siapa boleh jawab. Bagi geran. Kini bagi ya. Kena cengih tuan-tuan baru keluar. Itu dia tak cengih di sini, tak cengih tak dapat geran lah CO. InsyaAllah tuan-tuan, hari ini ada 100 orang lebih akan diberi LPS di Paya Serdang.
Ni kita hantar untuk tengok pegawai. Punya besar macam mafia. Tu. Duduk sana di pintu tu. Dia, Tok Wan dia orang Pendang. Keluarga ada di Guak. Ayah tak ada lah. Karena dia orang Pendang, dia pun kenal ramai adik-beradik dah kau ni. Tajik lan balik buat jasa kat orang kampung. Bagi orang kampung ada geran 500 ke 600 aku tak kira. Tang mana ada orang kampung buat tanah, buat usaha tanah, belum dapat geran, hampir suka per habis bagi geran. Tengok seronok lah kerja. Jangan kata lah, kata ada 10 golong di atas tu sudah kita tangkap dia kebui. Tak ada. Dia ni bukan kaki tanah. Dia tak erti apa bab tanah. Dia tak tahu buat. Tuan sekalian, itulah jalan untuk kita pastikan rakyat lebih senang daripada kerajaan. Saya ada heran ni. Kerajaan nak lebih senang daripada rakyat. Persetankan 500 orang tu. Yang penting projek kita jalan dengan kos yang murah. Kata hampa pikir ni terbalik ni. Projek hampa tu untuk siapa? Bukan untuk rakyat. Yang untuk rakyat di mana? Di sini lah juga. Pandang dulu siapa yang ada dulu situ, kita nak lalu kan lah. Lepas tu duduk situ dah. Duduk buat kerja situ dah. Sekurang-kurangnya, kalaulah ada projek sungguh, saya tak tahu bila nak jadi, zaman saya ke, zaman anak saya ke. Masa tu, Tok Iman ni pasal tak ada dah. Doktor Yati tak tahulah. Kalau doktor tu bela molek ada. Zaman dia ke, zaman Datuk Wang tak tahu. Tak tahu bila. Kita tak sediakan satu asas yang kuat untuk dia duduk situ. Tak ada geran, tak ada apa, kita tak bagi. Mai 20 tahun lagi. Dia kata haram jadah sungguh. Dulu Menteri Besar tu nama Nusi, Esko nama Yati. Tak bagi geran kat kita. Lah ni tak boleh buat apa. Dia ambil tanah kita free. Benda-benda hancur habis. Maki kita. Masa tu pengarah tanah galian nampak Datuk Suhaimi. Bo nak elok 20 tahun lagi buruk balik kami. Kubur panjang, beranak ni tok depan pondok depan Tok Guru Aziz ni pun orang Tok Guru Aziz juga. Kan Koman. Titih Pendang juga. Tuan-tuan sekalian, saya harap proses orang di Paya Serdang dapat diselesaikan secepat mungkin. Hari ini mungkin terima LPS, himpun duit bagi cukup untuk bayar premium. Lepas LPS, kita proses geran bagi semua 505 orang. LPS tak kena bayar premium lagi. Bayar pas tumpang tu setahun. Tapi nak boleh geran, nak bayar premium. Orang kampung panggil harga tanah. Anak bayar harga tanah tu dia mahal sikit. Hipun bagi cukup. Tapi jangan kalau kerja-kerjaan dia premium mahal. Macam saya ni tak boleh minta mahal, baik pergi beli. Yang kedua isu nak sebut ni ialah ada satu kecenderungan. Ni kalau kawan orang kampung kita jumpa. Ada tokai-tokai Cina, tokai Kelang, tokai kaya lah. Dia beli tanah reserve Melayu pakai barua nama Melayu. Kita buat nama barua lah. Dia jadi barua orang, bukan tanah tu tanah dia. Dia bagi nama dia kontu pinjam. Jual tanah reserve Melayu kepada orang bukan Melayu. Ini bukan pasal perkauman. Tanah reserve Melayu tak boleh jual kepada bukan Melayu. Itu undang-undang. Undang-undang itu telah diterima. Ada dalam perlembagaan. Ada dalam kanun tanah negara. Tapi di Pendang, adalah di tempat lain pun. Orang kaya-kaya, dia kerana dia kaya, dia sewa nama orang Melayu, dia pergi beli tanah Pendang.
Dan orang Melayu tu pun rela namanya dipakai, dia pinjamlah sewa 500 ke setahun. Bagi korang tu pakai. Akhirnya tuan-tuan, tanah Rizal Melayu ratih-ratih kelong, boleh kat seorang tu je. Kita duk agak nama Melayu lah. Rupanya dia jadi baruah ya. Macam mana hampa tahu? Nak marah ni memang dia lekat dalam mulut. Saya nak beri ingatan. Tak usah buat kerja lagu tu dah. Tuan-tuan jangan jual tanah. Tanah Rizal Melayu, tanah Bendang Pusaka, jangan jual. Memang mereka offer mahal sikit pasal mereka ada duit banyak. Saya syarah lama dah. Kawan tu mai sini tuan-tuan, pusaka apa pun tak ada. Kita ni pusaka tak orang tinggal berpuluh-puluh kelong. Habis. Jual. Pasal nak ambil jalan mudah, nak duit cepat. Malah pergi Bendang. Tuan-tuan, tanah tu bertukar tangan. Buat Bendang, buat tu tak bayar zakat. Penghasilan padi makin hari makin menyusut. Tahun ni tak sampai 5 tan per hektar. Lembaga zakat buat di Yan 6.5. Tanah lain di bawah 5 tan. Pasal apa? Berkatnya hilang. Zakat padi orang tak bayar. Nak bayar apa dia? Bukan Islam. Tanah tu tanah hak kita, tapi pergi jual. Tak jual pajak, pajak puluh-puluh tahun macam jual juga. Tolonglah tuan-tuan yang ada tanah Bendang di Kedah ni. Orang Melayu, orang yang terima pusaka daripada nenek moyang. Percuma saja kita dapat tanah tu. Jangan jual. Simpan. Usaha sendiri, cari bagi banyak, buat bagi banyak, bayar zakat, berkat hidup kita. Yang ambil jalan mudah, jadi Pak Yed, jadi baru orang, pinjam nama. Dapat duit, tapi tanah sekampung hilang. Habis, nenek moyang tinggal, tebang, menerung, balak kayu, angkut, rebah, buat Bendang. Tuan-tuan, Bendang kan jadi sendiri. Bukan. Orang tua-tua dulu merun juga laut dalam Bendang pun, tapi ayak banyak. Pokok-pokok menerung tu tarik pakai kebau. Kalau tuan-tuan selam bawah lagi pada Bendang tu, kayu balak ada di bawah tu. Orang tua-tua dulu buat Bendang. Batas-batas tu dia susun kayu-kayu hak depan tebang tu. Tak cik api tengok. Susah orang dulu buat. Payah. Perit. Ada yang mati dalam Bendang pun. Mari anak cucu. Malas buat Bendang. Nak jadi jalan, cari jalan senang. Jual. Nak boleh tiak lah. Nak bagi gerang kan nak main marah ni. Bukan saya marah orang Bendang. Orang tempat lain tu. Tapi ada tuan-tuan kejadian tu sedang berlaku di sini. Saya nak marah. Mereka tak boleh, mereka ada duit. Mereka boleh beli. Tak boleh nama mereka, mereka ada cara. Kawan ni lah jadi buang. Bisa tengok drama Saji Hassan tu. Buang. Jadi Boro Jepun tu, Saleh Kamil. Saleh Kamil kalau jumpa di luar orang sepak tau. Bukan dalam drama tu ya. Saleh Kamil. Rahim. Kalau jumpa di luar orang sepak. Janganlah jadi buang. Nama pun Piramli buh, nama elok buang. Jangan pakai. Stay tu tak boleh pakai, kena buang. Siapa-siapa yang buat kerja tu berhenti. Siapa-siapa yang duk buat kerja beli tanah Melayu pakai nama orang lain pun berhenti. Esok kita pergi korek. Kita cari. Jumpa siap. Hamba kaya sangat no. Tuan-tuan sekalian, ada permohonan tanah yang begitu banyak di beberapa jebat tanah yang belum dapat diproses. Saya dah minta pegawai daerah yang berkaitan disegerakan. Saya harap sepanjang tempoh yang masih ada ini,
geran-geran tanah ini akan dapat diberikan kepada para pemohon. Prinsip kita mudah. Siapa yang ada hak di negeri Kedah ni, dia boleh mohon dan dia berhak untuk dapat geran tanah. Yang digula-gulakan dengan pemberian geran untuk memancing undi menjelang pilihan raya, kerja seperti itu telah saya haramkan. Tuan-tuan yang dapat geran hari ini, saya main bukan nak kempen. Tuan-tuan tak undi parti saya pun tak apa. Undilah parti tuan-tuan. Geran ni hak tuan-tuan walaupun tuan-tuan tak undi saya. Siapa tepuk? UMNO. Tepuk lah, tak apa lah. Tak apa. Nawak je. Sungguh tak ada masalah. Duduklah parti apa pun. Pasal ni hak tuan-tuan. Saya tukang bagi je. DO tukang proses. PTG tukang proses. Hak-hak kita semua. Saya tidak boleh sesekali menggunakan benda-benda ini hak menjadi hak orang untuk buat barter trade. Aku bagi geran, hang bagi undi. Tak boleh. Tapi kalau nak bagi, alhamdulillah. Kalau nak bagi. Kalau tak bagi, tak apa. Tapi tuan-tuan, tengoklah muka saya semua. Tak minta, nak bagi saya terima. Tapi saya tak boleh minta. Orang nak bagi geran, suruh undi kita. Banyak cantik. Kalau dia nak undi, bolehlah. Sebagai pemimpin atau pegawai kerajaan, hak-hak rakyat ini perlu ditunaikan dengan penuh tanggungjawab. Berdosa dan bersalah pada pandangan saya jika kita bermain tarik tali dengan rakyat atas perkara-perkara yang sebenarnya mereka berhak. Contohnya saya meraih sokongan undi, mewajibkan tuan-tuan undi saya pasal saya bagi geran. Itu dosa. Tapi kalau nak undi juga, sengat-sengat dia tunjukkan saya terima. Cara kempen dah tu. Tuan-tuan sekalian, saya harap dengan pemberi milikkan tanah, keluarga yang mendapat geran tanah, jangan biar tanah jadi hutan belukar. Kalau kita dapat tanah, lepas tu kita tak buat apa, naik semak meraung. Pokok kirai, pokok cenerai, pokok serba-serbi, pokok hak kita tanah sebatang tak ada, semua tumbuh sendiri. Itu bukan cara kita dapat tanah. Kita tak menghargai. Hak orang tak dapat, kita dapat, tapi tak ada nilai. Kena usaha. Dah ada tanah, usaha. Tanam apa yang boleh, getah ke, sawit ke. Kalau benang, tanam padi. Kalau kampung, tanam nyok, tanam sayur, tanam cabai. Tanamlah apa pun. InsyaAllah berkat di atas tanah kita. Siapa yang biak tanah dia semak dalam kampung. Ada mereka pergi hijrah ke Kuala Lumpur. Duduk Kuala Lumpur. Tanah ada puluh holong dalam kampung. Tak balik. Akak, sintuk, besar paha dalam tanah dia. Ada dalam kampung saya. Saya duduk tanya, Pak, tu ada belik pokok bedak tu apa? Dia kata tu lah situ. Oh dia. Besar paha tu tapi nipis lah. Dia macam ular tu. Sintuk. Kita pergi katam. Buat mani mayat. Dosa tuan-tuan. Pasal tanah semak lah kampung. Babi buat cerumulan tu. Oleh tanah apa pun babi pergi sodok. Liga-liga masuk dalam tanah dia. Oh dia duduk belah alam tu. Jadi jerumun babi. Dosa tuan-tuan. Jadi siapa yang ada tanah, pastikan tanah kita bersih. Bertanam, berpagar. InsyaAllah aman. Saya pada hari ini ambil kesempatan untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada PTG dan Pejabat Tanah Daerah Pendang, seluruh pegawai-pegawai dan kaki tangan yang bertungkus lumus
menyediakan majlis ini bagi kita beri hak kepada yang berhak. Terima kasih kepada tuan-tuan dan tahniah kepada para penerima yang akan menerima 228 penerima geran, 110 penerima LPS, 77 penerima hak milik sambungan pada pagi ini. Marilah kita bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lupa untuk memberikan kita rezeki nikmat yang melimpah ruah yang tidak dapat kita bayar walaupun sekadar sehelai bulu mata. Tak mampu kita. Jangan lupa untuk mengerjakan tanah ini bersungguh-sungguh agar pahala daripada usaha yang kita lakukan ini juga akan mengalir kepada ibu ayah kita yang mewariskan tanah ini kepada kita. Waris daripada Tok Wan dan Tok kita yang merun, yang teroka. Hak milik boleh kat kita. Kita usaha, pahala mengalir sampai kat mereka. Jangan tuan-tuan pergi buat lok lidi jual pula. Lok lidi ni tak boleh buat. Jangan. Tuan-tuan yang ada duit jangan beli tanah lok lidi. Masalah ke depan. Habak berbuih mulut dah. Beli juga. Buat juga, lepas tu minta minitat masuk. Tengok lok lidi, geran tak ada. Esok kena pengambilan lah, kena. Dia belak sungai, dia belak terusan. Dah terusan, parit tu duduk dalam lok lidi dah. Dia kata, ni lok aku. Parit lalu situ. Dia kamuh parit tu. Dia kata, aku tak kamuh parit tu rugi. Aku beli sekaki RM10. Tuan-tuan sekalian, kalau geran, dia kena tolak keluar semua parit tu. Jalan riza parit. Dia tolak keluar, baru geran duduk dalam tu. Lok lidi dia tak kira, dia pelok ikut dan parit ke apa semua duduk dalam tu. Esok ni terbelat habis semua. Jadi pentadbiran tanah ni jadi masalah. Majlis daerah pun masalah. Dia kata ni parit, dia kata haidar saya beli. Kacau. Tuan-tuan sekalian, siapa yang buat lok lidi sila bertobat. Siapa yang biasa beli apa? Beli, sila insaf jangan beli dah. Tak boleh buat, jangan. Dia pun main hajak kita pula. Hantar nak buat lok lidi, buat bagi geran. Hantar tak? Hang kerti tak? Dia tanya saya. Aku tak kerti lah. Hampir hajak DO. Tak berani pula. Main hajak MB berani. Dia kata, hai kalau hang buat benda ni, hasil negeri kau pertama. Oh, dia ingat kita bodoh. Hang nak cari makan, hang suruh aku turut hang. Tak mau lah. Hang pergi buat kerja hang. Tuan-tuan sekalian, jangan beli lok lidi. Jangan buat lok lidi. Tuan-tuan yang ada tanah, ada duit yang banyak, jangan mohon tanah kerjaan, pergi beli. Ni yang kaya-kaya di Penang ni. Orang kaya Penang ni ramai. Datuk Awam kaya lah. Datuk Awam yang minta tanah kerjaan, kita beli. InsyaAllah kita pun adalah. Kita pergi beli. Yang tanah kerjaan ni kita taruh beda orang tak ada duit. Tapi kena ada duit juga bayar premium. Sikit-sikit pun. Kita ada duit langsung tak boleh lah. Kita bagilah kat dia, dia tak bayar premium. Tangguh. Lah loop tu. Hilang. InsyaAllah tuan-tuan, saya habaq dah di Langkawi baru ni, jabat-jabat tanah ni tidak akan memproses lagi permohonan tanah kerjaan daripada orang kaya. Kita akan proses tanah kerjaan ni hanya daripada orang miskin. Kaya dan miskin tu subjektif, kita akan tengok. Kadang-kadang dia nampak miskin, tapi dia tanah tu dia bukan mohon untuk dia. Mohon untuk abai pak dia. Abai pak dia tu jutawan. Ada. Kamu ingat orang tak tahu? Orang tahu. Lagu tu pun jangan buat. Hak kaya sila beli. Hak susah sila mohon. Tapi dia pun mahabak kat saya pula. Woi bagi aku sekepin tanah. Saya kata pergi mohon. Dia tanya saya nak tahu mohon tahu mana. Aku mana tahu. Aku kan jebat tanah. Hampa kena pergi jebat tanah. Atau pergi tempat di tapak tu. Tang mana ada tanah boleh mohon. Pergi cari. Pergi mohon jebat tanah. Jangan main tanya saya pun tak tahu. Saya pun tak ada tanah. Kalau ikut cerita mulut jahat orang, Nusi ni ribu relung tanah dia. Sebukit hak cerah tu, Nusi punya semua. Saya kata mempuihlah aku ni. Kalau aku tu pergi sukat mik hang nak luih mana pergi sukat mik kat hang sengah. Dia tak wah ni. Dah hang kata aku.
Lah depa kata, "Dak dah hang percaya pasal apa? Lah hang percaya ke tak? Percaya? Hang pimbik sekat mana anak, aku bagi kat hang pasal hang kata aku." Tak berani. Rupanya cerita buruk ni lebih senang tersebar daripada cerita benar. Tuan-tuan, kalau orang duk bawa cerita hak mula-mula lagu tu, tanya lagu saya kata saat ni. Aku nak sukat ambil aku sikit boleh tak? Dia bagi hak dia sungguh. Payah tuan-tuan dunia ni. Mulut tak boleh tutup. Tuan-tuan sekalian, ada satu pesan lagi lupa dah. Kalau jalan lalu atas tanah kita, nak buat guna. Di Penang ni jadi dalam minit tak dah. Duk atas tanah dia dulu-dulu orang pakai reda. Pak dia reda, jalan tu lalu, jalan minit tak lalu tanah dia. Bila pesaka tanah tu ke anak, reda tadi hilang. Dia buh bata di depan, buat tembok. Jadi orang tak boleh lalu lah. Pahala pak dia pun sekat tu ya terhenti. Pasal anak dia bodoh. Jadi tuan-tuan jangan jadi bodoh lagu tu. Orang tua-tua kita dulu reda jalan tu pasal boleh pahala. Esok ni ada dosa sikit-sikit di akhirat esok kerana jalan tu orang duk lalu. Hapus dengan pahala tu je. Tidak terhenti kerana anaknya tak terdik. Orang tua dia rugi. Nak tanam pokok di perenggan dengan orang, jangan tanam atas perenggan. Sagi berebut sebatang pokok cempedak, sebelah nu hak kau ni, sebelah nu kau ni, pasal dia tanam atas perenggan. Tanam jauh sikit bagi gajah boleh musim atas perenggan tu. Betul orang, gajah boleh musim. Jauh lah. Paling bodoh-bodoh pun 10 kaki lah daripada perenggan tanam. Baru dahan dia duk lahak kita lagi. Ni batang duk lahak kita, dahan duk hara lain. Buah durian luruh belah nu orang ambil, kita marah. Dah teduhnya pergi belah sana. Perkara-perkara macam itu tuan-tuan kat kampung ni kena ambil kira supaya tanah-tanah ini tidak menjadi isu kepada pertikaian. Tanah-tanah ini menjadi sumber kepada pahala untuk kita dan orang tua-tua yang mewariskan tanah itu kepada kita. Ini menjadi manfaat untuk kita, insya-Allah. Saya ucap tahniah sekali lagi dan terima kasih kepada tuan-tuan yang menguruskan majlis ini. Sekadar itu ucapan saya, yang terkasar bahasa saya minta maaf pasal saya cakap ni di Pendang. Kalau saya cakap di Lostak Tobat, saya tak cakap lagu tu terketik ya amat kalau di Lostak. Di Pendang kat Lekera, Pendang orang jadi belasah ikut dan. Pendang ni macam kampung saya juga. Saya kalau panggil ceramah, orang Penang sukalah panggil saya mai pasal dia syok saya cakap kasar. Yang kedua, saya tambang murah. Tak kena banyak duit. Dulu-dulu lah. Buat Penang ni pun tak ada duit nak buat ceramah. Lepas tu panggil Nusi, saya tak kena bayar. Ataupun bayarlah RM20 pun saya main lah. Bila buh minyak. Dulu. Lah hampa try tengok bayar RM20. Tobat aku tak main. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dihormati sekalian, demikian tadi ucap utama oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah Darul Aman. Bagi pihak majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih di atas ucap utama majlis pada pagi ini yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan majlis pada pagi ini dengan penyerahan surat hak milik diikuti lesen menduduki sementara dan juga hak milik sambungan serta penyampaian cukai tanah bagi daerah Pendang tahun 2023. Untuk menyempurnakan penyerahan surat hak milik dan juga lesen menduduki sementara, hak milik sambungan dan juga cukai tanah, majlis sekali lagi dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Bersatuan Pegawai Daerah untuk mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar untuk menyempurnakan penyerahan diiringi bersama Datuk Pengarah PTG dan juga Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Kawasan Tokai dan juga Ahli Parlimen Pendang. Dipersilakan Datuk Seri. Baik, saya mulakan dengan penyerahan surat hak milik bagi mukim air putih, ayam putih. Silakan Encik Ahmad bin Husin.
penerima diharap bersiap sedia. Encik Ahmad bin Husin. $179 daripada 228 penerima surat milik dapat hadiah hari ini, alhamdulillah. Seterusnya saya persilakan Puan Aisyah binti Baharum. Aisyah binti Baharum. Wakil Thank you.